Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang dapat join malam ni. So kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta seorang wakil baca doa. On mikrofon tu. Seorang baca doa. Dennis Lokman bolehlah cepat. Cepat, kita tak boleh lambat-lambat ni. Norman, baca Norman. Dahlah hujan, sejuk, kalau tidur best ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaid rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah minna wa minkum. Okey, so profil saya ni semua orang dah tahulah, kita skip je. Okey, semua dah bersedia, kita mulakan. Okey, sebelum kita mula, dalam masa seminit dua, tolong cari apa yang perbezaan. Dah jumpa dah sir. Lah yang dah buat tu, okey lah. Yang dua kelas lagi tu yang belum buat tu mana? Awan kan? Awan. Lepas tu Tahu. ada lebah kecil dekat bunga tu. Ada Lebah. daun kecil yang tengah jatuh tu. Rumput dekat pokok tu. Okey, betul lah tu. Okey, mana jawapan dia? Ni jawapan dia. 1, 2, 3, 4. Okey. Ni sepatutnya dia ada tulisan ni kan? Tapi ingat tulisan dia. Cikgu, kenapa mesti belajar sains kan? Ni dah ingat ni. Tapi tak apalah sebab saya pun tak tahu apa kena dengan PowerPoint saya malam ni. Dia jadi petak-petak pula kan. Okey, so semua orang tahu PT3 dimasukkan mulai tahun 2022, sidang media khas 2 Jun Dr. Razi Jidin. Okey. Okey, pelaporan yang menyeluruh. Ni 2 kali setahun yang anda buat apa tu, peperiksaan tengah tahun. Lepas tu ada deskriptor tahap penguasaan, penilaian tahap usaha, ulasan guru kelas, cadangan intervensi dan juga tahap penguasaan minimum bagi murid yang tidak mencapai. So mana yang nak print shot dipersilakan sebab saya takkan bagi soft copy. Okey. Seterusnya adalah sumatif. Sumatif ni adalah ujian bertulis, bank soalan disediakan oleh KPM untuk setiap pelajaran, mata pelajaran. Okey, so exam tetap ada, PPT dan juga PAT. Hanya tajuk tahun semasa yang akan dinilai. Maksudnya kalau kita tingkatan 2 lah. Mungkin kalau anda di tingkatan 3, apa yang anda belajar semasa form 3 saja. Dia tak ada tanya yang daripada form 1. Yang tu yang saya faham macam tu lah. Okey, ingat lagi cara jawab soalan. Yang ni saya go through je lah sebab kita nak fokus pada soalan mengikut bab lepas ni. Okey, jom kita ulang kaji. Okey, tips menjawab soalan ni, siapa yang hari tu dah salin, boleh double check lah. Pertama, tahu format. Yang kedua, faham arahan. Ketiga, garis kata kunci. Kenal pasti jumlah markah. 5, tahu struktur jawapan. 6, semak jawapan. Ada yang dah salin ke print shot? Kalau dah, saya nak go on aja. Dah. Okay, so instrumen dia simple aja, bertulis. Soalan dia ada bahagian A, B, C. Jumlah markah 100, tempoh masa 2 jam lah.
Okey, so hari tu saya pun dah ulang di kelas. So untuk kelas 2 Duranta dengan 2 mana yang belum? 2 hibiscus kan? So dia kena ingatlah. Bahagian A 20 soalan 20 markah, B 5 soalan 20 markah, C 6 soalan 60 markah. So yang paling banyak markah adalah pada bahagian C lah, 60 markah. Okey, kita tengok dia punya pembahagian. Objektif bahagian A, satu soalan, satu markah ada 20. Bahagian B, pelbagai bentuk ada 5 soalan. So, satu soalan 4 markah. Bahagian C, dia ada subjek, respon terbuka terhad dan juga respon terbuka. Dia ada 6 soalan. 8 campur 8, campur 10, campur 10, campur 12, campur 12. So, jumlah semua sekali 60 lah. Soalan dia prosedur atau reka cipta. So kalau tak sempat macam biasa, tolong screenshot sendiri. Nanti anda boleh baca balik. Okey, yang ni kata kunci ni kalau anda kira dia ada 14. So bila ada 14 maksudnya boleh ditanya dalam anda punya apa tu? Soalan lah. Untuk petang esok mula pukul 4. So yang pertama anda boleh nyatakan, lepas tu tuliskan, jelaskan. Ni dah berapa ni? 1, 2, 3. Huraikan 4, bandingkan 5. Dia patut end dia kat sini kan? Bukan kat sini. 6, cadangkan. 7, ramalkan. Lakarkan ni jarang kot. Lakarkan kita tak ambil lah. Ni kira ke-7. Okey, yang ke-8 hubung kait. Definasi ni biasa 1 markah je lah. Okey. Wajarkan. Dah ke berapa ni? Ni 9, 10, 11, 12, 13. Mana pula datang 14 ni? Betul ke ni? 13 ke 14 ni? Nanti ada kira sendirilah. Saya salah kira ni. Tapi rasa macam betul lah ni. Tapi ada satu nombor saya tak ada bagi nombor . Oh, 7 dua kali. Sebab tolak lakaran tu jadi tinggal 13 je lah. Okey, betul. Lakaran sekali tu 14. Betul. Sebab 7 tu saya buat 2 kali kan. Okey, so boleh print shot, tak ada masalah. Okey, bentuk soalan A, yang ni yang kita akan bincang lepas ni mengikut bab. So saya harap saya dapat habis sebelum pukul 11 lah. Okey, so bulatkan pada ruangan yang disediakan. Inilah dia. Contoh yang anda akan dapat petang besok. So ada 20. So macam mana nak jawab dia punya tu? Ke bawah. Sebab soalan 1, 2. Sebab ni dah 11. So kalau anda jawab ke tepi tu salah lah. Nanti jawapan dia akan lari. Ni biasa kita panggil silly mistake lah. Silly mistake. Okay, ataupun kita boleh bagi format yang satu lagi. Anda tulis sahaja apa kata orang tu? Apa pilihan jawapan anda. Kalau anda kata 2 tu A, 3 tu C, 4 tu D, 5A, 6A, 7B, 8C, 9D, sampailah nombor 20 kan. Pun boleh juga. Tapi saya lebih suka guna kaedah yang ni lah. Sebab memudahkan untuk saya menanda. Yang tu anda kena tolong saya lah. Okey. Bahagian B ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saja. Benar palsu maksudnya anda pilih je lah. Yang betul atau salah. Padankan ni biasa anda buat garisan kan. Teka silang kata ni macam hari tu kita ada pernah buat kot. Kalau tak pernah buat pun mungkin saya buat dekat kelab atau persatuan. Bulatkan ni biasa pilihan jawapan lah. Ada 2 pilihan. Gariskan dia sama je lah dengan bulatkan. Label maksudnya kalau ada gambar rajah. Tandakan tu kita tanda right agaknya. Dan akhir sekali isi tempat kosong atau fill in the blank. Ada berapa semua tu? 8 kan? Okay, so anda boleh salin saja. Atau print shot.
Okey, bahagian C ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 kata kunci. Namakan, huraikan, terangkan, wajarkan, banding beza, prosedur dan reka cipta. Saya rasa yang prosedur dengan reka cipta ni memang kalau anda ada band kan daripada apa? Tahap penguasaan 1 sampai 6. Saya rasa yang 2 ni 6 kot. Ni mungkin 1, 2, 3, 4, 5. So kalau anda boleh buat 2 ni, band 6 lah tu. Kira paling tinggi lah penguasaan anda kan. Okay, so kandungan bengkel kita malam ni secara online. Pertama, kita akan membuat mengikut bab lah. Kita settle dulu bab 1, 2, 3. Bab 4 selepas tu lah. Okay, biodiversity. So, pastikan anda ada buku teks. Ataupun nanti saya bagi masa untuk anda cari buku teks dalam masa 2-3 minit. Okay, ni adalah dia punya subtopik. 1.1, 1.2. Kepelbagaian dan pengelasan. Okay. Siapa yang nak jawab? On aja mikrofon tu. Ular dan buaya. D. Apa D? Betul. D betul. Jawapannya ulau dan buaya. Okey, kenapa anda kata jawapan dia ulau dan buaya? Sebab dia bernafas guna paru-paru, bersisik dan melakukan persenyawaan dalam. Oi, semua dijawab balik tu. Tak, sebenarnya bagi saya anda jawab yang bersisik tu je. Kan? So, ular dengan buaya dia bersisik. Yang lain tu ada sisik ke? Tak ada kan? Itu je lah nak beritahu. Okey, nombor 2. Siapa yang nak jawab? Boleh baca sendiri Saya tak bacakan. Seperti yang tertera. C. Apa? Apa? C? Confirm C So yang lain macam ada setuju? Ya, cikgu. C. C, cikgu. Setuju. Setuju Okey, betul lah tu. Setuju. So, apa? So jawapan dia 2 dan 3 lah. Okey. Seterusnya. Ni pun baca sendirilah. Mungkin boleh buka buku teks. Tolong maklum. Oh. Dia kata apa ni? A. Siapa cepat? Mandai je. Salah lah. Bukan. C kan? C kan? Itu jawapan orang ni. Jawapan dia betul. C. Okey. Pandai cikgu. Itulah saya kata. Janganlah laju sangat menjawab. Oh, tengok buku teks dulu. Baru bertenang. Semua orang dah makan kan? Okey. Sebab soalan dia direct je. So, ada benda yang saya explain. Ada benda yang anda cari sendirilah. Okey, nombor 4. Lebih 3 pasang. Udang. Hoi, lajunya jawapan. Betul lah tu. Udan. Kalau ada bantahan bagi tahu saya Apa pula jawab B tu? Udang. 3 kaki kan? Lebih 3 kaki. Sorry. More than 3 kan? Okay. Seterusnya, sekejap Endemik. Contohnya gajah.
A, B, C, D. A. D, betul. Endemik maksudnya dia lokasi tertentu sahaja. So, mana yang hari tu saya kata jawapan tu nak bincang sekarang, saya dah bagi jawapan tu lah. Okey. So, kalau anda nak hitamkan, so jawapan dia apa? D, C, C, A, D, D, saya tak hitamkan semualah. C, C, A, D. Okay, so kalau anda macam ni dapat 5/5 lah. Sebab apa saya kata 5/5? Kita ada 4 bab. So 20 soalan objektif bahagi dengan 4 bab. 1 bab berapa? Berapa? 20 bagi 4. 5. 5. Respon lah. Sporting lah sikit. Janganlah suruh saya cakap dengan dinding kan. Bahagian B daripada tajuk 1. Jawablah sendiri. Mamalia ke mana ni? Kelawar. Mamalia kelawar? Iguana. Mamalia penguin. Mamalia penguin. Aduh, janganlah bagi jawapan karut marut. Iguana. Tengok buku tu. Kelawar. Betul. Nanti exam Nanti kata kalau jawab. diprogramkan anda guna apa? Pembaris tau. Jangan guna macam saya ni. Pakai freehand je. Ikan. Belut. Ikan. Belut. Betul. Tapi makan dia 4 tau. Maksudnya apa? Setiap yang betul tu 1. Satu markah. Reptilia. Iguana. Iguana. Apa soalan senang macam tadika ni? Burung. Tak ada pilihan lah kan? Terror je semua dapat betul ni. Okey, yang ni pula. Mono maksudnya apa? Mono. Dia ada satu kotiledon. Satu biji benih kan? Kelapa, durian, kembung, jagung. Mana satu? Tapi markah dia 2 kan? So anda kena bulatkan 2 betul sebab 1 betul 1 markah. So 1 campur 1, 2 lah kan? Pokok kelapa dengan pokok jagung. Wow, terror. So nak bulatkan macam mana? Dekat tulisan dia ke dekat gambar dia? Bulat tulisan je lah cikgu. Bulat ikut suka lah. Yang penting saya tahu tu jawapan dia. Boleh? Bulat macam ni pun boleh lah. Saya tanda betul aja lah tu. Halal aja lah. Okey. Gariskan 2 markah. 1 soalan, 1 markah. Mana? Kalau die maksudnya 2 D tu 2. 1. Dah kata 2 tu 2 Yeah. ke? 2. Tapi gariskan kan? Benda dah cakap 2, kau cakap 1. Pandai sangat. Tu ada. Alah saya pula tu. Ada banyak. Gariskan bukan bulat. Okey, nombor 2. Apa jawapan dia? Tentang daikot ni. Berkayu ke batang lembut? Batang berkayu. Berkayu. So anda gariskan ujung ke ujung yang ni pun guna pembaris. Siapa guna benda lain, siap dia. Okey, kita pergi ke bahagian C. Ni kadak pula. Kodok ke katak? Frog. Aduh, jangan cakap bahasa Inggeris. Saya orang Jawa. Kodok lah. Katak kot. Kodok. Okey, tak apa. Senarakan 2 ciri. X tu kodok lah. Walaupun saya tak. Apa ciri yang anda nak tulis kat tu? Bernafas menggunakan peparu. Boleh ke? Bernafas guna peparu.
Bila masa pula guna peparu. Yang dewasa Betul lah kan? ke yang anak dia? Dia kata haiwan X. Yelah, X tu dia kata tunjuk tu lah. kodok. Yang bernafas peparu ni yang dewasa ke yang anak dia? Dewasa. Okey, betul. So, saya tolong tuliskan. Dewasa. Saya guna short form je lah, paru-paru. Lagi satu? Kulit lembab. Amfibia. Okey, so kalau nak tulis kulit lembab tu, ayat biar lengkap. Badan, dilitupi, lagi apa? Kulit lembab. Baru anda dapat, saya tanda satu markah. Satu markah. So anda dapat 2 lah, full mark. Okey, boleh? Mana yang tak sempat tu, print shot je lah. Biar penuh dia punya memory handphone dia kan. Lembab. Okey. Contoh haiwan lain kumpulan sama dengan Y. So Y tadi apa? Buaya kan? Buaya. So apakah haiwan yang sama dengan buaya? Dia nak 2 je, jangan bagi lebih. Mati pula. Apa jawapan dia cepat? Awak. Apa? Iguana. Ular. Ada dalam buku teks tu, buku surat 10, ada gambar lagi. Okey, tambahan satu lagi. Penyu. Dah, okey. So daripada 3 ni anda pilih 2 je tau. Jangan tulis 3. Tak apa tulis 3, saya bagi kosong je. Okey. Kita teruskan lagi Okey, kita dah pergi bahagian C. Sebelum kita masuk ke bab 2 ekosistem, bahagian A balik objektif. Okey, boleh baca soalan dulu. Tengok markah dia dulu berapa? 2 kan? So kalau 2, saya kata 1 markah 1 minit. So anda ingat benda tu. 1 markah 1 minit. Dapat jawab, tak boleh jawab, tinggal aja. Banyak lagi soalan yang nak buat kan? Siapa yang nak cuba ni? On aje lah mikrofon tu. Sir. Jawab je. Saya bukan tahu siapa pun. Alah. Apa tu, orchid dia berbatang lembut. Lepas tu yang satu lagi tu, apa tu, dia keras. Saya rasa banding beza ni sama kan? Anda kena nyatakan apa yang sama. Yang kedua tu baru anda nyatakan apa yang beza kan? Betul? Setuju Setuju. So anda nyatakan dulu apa yang sama antara P dengan Q ni. Yang ni keembong kan? Tak nampak gambarnya. Apalah tak nampak. Besar tu saya tunjuk. Apalah Liv. Dia blur. Dia mungkin tak cukup tidur tu. Petang tadi dia main bola kan? Tak. Cepatlah. Kita nak cepat habis ni. Hujan ni. Saya nak tidur ni. Penat ni. Apa yang sama dua pokok ni? Aduh, okeylah saya bantulah. Dua-duanya ada biji benih kan? Betul. Ada. Okey, so anda dapat 1 markah. Okey. Apa yang beza antara dua tu? P ada apa? Q ada apa? Satu monocotyledon, satu lagi dicotyledon ke? Kot. Kalau ikut saya punya skema, yang P ni dia kata batang berkayu. Nanti anda cari pokok keembong Betul tak batang dia berkayu? Q, batang lembut. Dah. Dua-duanya anda bagi tahu 1 markah. So, 1 campur 1, 2 lah. Ataupun kalau anda ada jawapan lain, nanti anda boleh bagi tahu je lah masa periksa. Anda jangan kata soalan yang saya bagi ni soalan bocor tau. Ini bukan PSB tadi. Apalah PSB pun tiru. Sekolah mana lah tu. Bagi. Ni. Ada lagi satu soalan sebelum pergi bab 2.
kelas bagi tumbuhan A dan B. Apa ni tiba-tiba PQ ni B pula? Apa pula ni? Patut salah soalan ni kan. Okay, saya betulkan. Yang bawah ni betul. Ni bukan AB Nanti ada salah faham pula. Ni P dan Q. Okey, so anda mula-mula nyatakan dia punya apa? Kelas. Yang kedua, dah nyatakan contoh. So bila anda tengok markah dia 4, so maksudnya 1, 1, 1, 1. Dah cepat. Bagi tahu saya apa jawapan dia. Kalau lupa ni, tengok gambar dia. P tu keembong, Q tu anda kata apa? Okey kan? So anda bagi tahu yang mana satu dicot, yang mana satu monocot. Contoh dia apa? Apa yang pokok berkayu lah. Durian. Apa lagi? Rambutan. Apa lagi? Tomato. Apa yang anda terfikirlah pada masa exam nanti. Okey, so kalau jawapan pertama dah dicot, yang satu lagi mestilah monocot. Cuma anda kena tulis lengkap lah. Monocotyledon. So kalau mono ni saya rasa dalam buku anda tu memang ada 2 je gambar pokok dia kan. Apa gambar buku teks? Cepat. Kelas, siapa nak respon ni? Apakah contoh untuk Q? Dah berapa? Anda tak nampak pun. Saya tak dapat baca anda punya tu, chatting tu. Pokok padi dengan pokok jagung. Ya, betul. Kali guna suara je, senang. Sebab saya tak dapat nak baca. Okey. Sekarang kita terus ke bab 2 untuk ekosistem. Okey. Untuk 4.4 ni, yang bawah ni, so dia tak berapa nak, apa kata orang, nak susah lah sebab kita hanya fokus yang 2.1, 2 dengan 3 saja. Okey. Objektif. Siapa nak jawab? Bagi tahu je jawapan. A, B, C, D. On microphone Jangan type ke apa, saya tak nampak. C. Ya, betul. Yelah, jawapan kat buku teks depan mata. Baca je kan. Okay, so yang ni, saya kata soalan dia direct. So nak tak nak, anda tak ada pilihan, kena baca buku. Dah baca insyaAllah baru boleh jawab. Okay, nombor 2. Baca soalan sendiri. PQRS. P. Q kot. Apa pula Q code? Q je lah. Aduh. Jawapan dia B. Ni kan apa? P ni pengeluar kan? Apa? Tumbuhannya. Apa? Kan? Ni pengeluar. Saya nak menulis tak boleh pula. Patutnya saya boleh menulis dekat saya punya pen ni. Sekejap baru boleh. Pengeluar. So yang ni primer. So katalah pengeluar tu pokok padi kan, tumbuhan. So yang makan padi apa? Ayam lah kan? So mana yang makan tumbuhan? Ayam lah. So Q lah betul. Okey. Benar tentang oksigen dan karbon. Ni kalau bahasa Inggeris kita panggil apa? Cycle kan?
So dalam buku anda ada berapa kita lagi? Nitrogen dengan air Kita oksigen, kita karbon. Ni kita panggil cycle. Okey. 1, 2, 3, 4. Mana satu jawapan dia? Tak apa, take time. Ni bukannya quiz dalam kelas. Kita buat secara online, santai-santai saja. Respirasi, tahu kan? Pernafasan kan? Jawapannya D. D. Donat. Ha. Ya, cikgu. Okey, Ya, betul. cikgu. Bernafas mesti gas oksigen. Ni salah lah. Fotosintesis salah. So fotosintesis guna CO2. Okey, betul. Okey, tahniah semua. Anda punya jawapan betul. Okey, nombor 4. Ni pun kena baca buku. Dia soalan dia direct je jawapan. B. Donat. C. C. C, persaingan. Sebab bila ada sayur apa saya pun tak tahulah. Tiba-tiba ada rumput-rumput kan. So nak tak nak kita kena buang rumput-rumput yang kecil ni supaya sayur anda menjadi gemuk. Okay, so jawapan dia 4C tahniah. Okay, yang ni pun ada dalam buku kan. Remora dengan jerung. So apa interaksi dia? Betul, komensalisme. Ni pun sama soalan direct. Buku teks, buku surat berapa? 34. Okey, so anda ingat kalau ada soalan yang sama macam ni, anda terus teringat buku teks surat 34 dan jawapan dia direct lah, komensalisme. So saya recall balik. Soalan 1C, betul 2B, 3D, 4C, 5A. Okey, dah double check. So insyaAllah betul semua tu. Okey, so saya tengah rajin ni, saya tuliskan untuk anda lah. 1C, 2 boboiboy, 3 donat, 4 cicak, 5 ayam. So bila saya tanda, semua betul kan? 1, 1, 1, 1, 1. So 5/5. So sekarang markah terkumpul untuk objektif 10 markah. Sebab kita ada lagi 2 bab kan. Okey, bahagian B. Kita karbon. 2 markah je, tak banyak pun. Dia suruh tanda apa tu? Tanda right kan? Ya, So nak tanda right kat mana? dekat kotak kosong. Tahulah. Ni ada 3 petak. Respirasi. Okay, respirasi dengan? Pembakaran. Ya, betul. Sebab soalan dia kata bebas CO2. Bebas CO2. Fotosintesis dia serap kan? Serap. Maksud ni pangkah lah. Tapi kita nak yang betul saja. Sebab dia suruh anda tanda right. Okey, tahniah dapat 2 markah. Okey, tulis benar atau palsu. So, anda kena tulis di ruangan ni. Tolong baca soalan sendiri. Yang ni apa? Cepat kelas. Gas P tadi gas apa? Oksigen. Karbon dioksida. P tu CO2 lah. Q baru oksigen. Tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi menggunakan palsu lah. Kalau anda sejuk CO2 meninggal lah. Okey, lepas tu tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteri dan kulit dan tanah menggunakan gas Q, oksigen. Betul lah sebab
Bakteria dengan kulat pun dia bernafas macam kita manusia, benda hidup. So benarlah. Sebab dia guna oksigen. So kalau anda tulis macam ni, saya bagi satu-satu lah. So anda akan dapat 2 markah. Okey, yang ni interaksi. So nak tak nak anda kena gariskan guna pembaris. Tengok markah dia ada berapa? 4. Ya, betul. 4. Mutual. Nak pergi mana ni? Burung tiong dan kerbau. Okey, betul. Sama macam buku teks kan? Lagi satu? Guran dan ikan Ukuran dan badut. ikan badut. Okey, so yang lagi 2 ni, kalau nak senang tak payahlah kita fikir kan. So memang itulah jawapan dia. So anda dapat 4 lah. Okay. So macam biasa saya dah pesan banyak kali, mana yang anda tak sempat salin tu, print shot je lah. Guna handphone atau anda punya PC atau laptop. Okey, kita dah sampai ke bahagian C ni. Sebab saya harap kita dapat habis sebelum 10.30. Sebab saya pun nak rehat. Bina satu rantai makanan. Kita tengok gambar ada apa ni? Lembu. Ada burung gembala kerbau. Ada belalang. Ini pun burung gembala kerbau. Ada pokok padi ke rumput. Tak tahulah. Sebab Padi satu dimakan makan. belalang. Belalang lagi makan burung. Boleh macam tu. Dia suruh buat dalam bentuk arrow-arrow kan. Anak panah. Dia kata 3 kan. Jangan lebih. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Memang 3 je pun kan. Pokok. Lembu. Burung. Okay, biasa yang mula-mula primer mestilah tumbuhan kan. Ya. Tumbuhan tu rumput lah. Macam mana saya tahu tu rumput? Sebab ada belalang. So saya dah tuliskan jawapan tu. So belalang kat nombor 2 lah. Sebab dia makan rumput. Lepas tu belalang ni siapa makan? Lembu ke burung? Burung. Dah betul lah tu burung. So dapatlah 1 markah. Tu cara dia kalau disuruh anda bina 1 saja. Jangan bina banyak-banyak. Rantai tu maksudnya ujung ke hujung je. End to end. Bukan macam siratan. Siratan tu dia banyak cabang-cabang dia kan. Okay. So macam biasa print shot. Okay. Nyatakan pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder. Ni saya rasa tadi kita dah bincang kan. So kita tuliskan je lah. Okay, tolong sebut. Pengeluar siapa? Pokok padi. Tumbuhan. Rumput. Bila masuk pula ada pokok. Primer. Rumput. Belalang. Sekunder. Burung. Burung. Dapat 3 kalau macam ni exam online senang kan. Semua dapat 100 kan. Tak payah buat tu kan. InsyaAllah dapat. Kelas mana lah tak boleh tiru. Pelik betul. PSV pun tiru kan. Okey, ramalkan apa yang berlaku bila belalang semakin kurang. 2 markah. Maksudnya jawapan ada berapa? 2. 2 je lah. Jangan tulis banyak-banyak. Garisan ni saja je bagi 3 garis. Lepas tu bagi 2 sudah lah kan. Okey. Rumput, apa yang berlaku? Rumput. Rumput bertambah. biak dengan banyak. Rumput bertambah lah. Makin gemuk, makin subur kan. Sebab dia kata belalang semakin kurang. Okey. Seterusnya, burung. Burung makin berkurang sebab Berkurang. ada. Dia tak payah bagi alasan. Anda nyatakan je. Apa yang berlaku kat Burung rumput. akan berkurangan. Betul. Kurangan makanan. Ya. Tapi saya tulis dalam bentuk simbol Nanti anda bila exam tulis dalam bentuk ayat penuh lah. Sebab saya nak explain saja, bukan nak tunjuk jawapan lengkap.
Okey, ni yang C 2 markah ramalkan. Okey. Donat, Dato' Amin. Ada masalah tikus. 2 kaedah. Pertama, dia suruh guna racun. Dan yang kedua, guna kaedah burung apa tu? Burung hantu. Hantu. Betul. Bos. Yang mana mesra alam? Burung hantu. Burung hantu. Saya Jangan. burung hantu. Burung hantu. Salah tu. Kaedah mana? Anda tulislah kaedah B. Baru dapat 1 markah. So, baru anda tulis alasan anda. So, 1 markah untuk kaedah yang mana. Satu lagi, apa alasan anda. Cepat. Siapa nak bagi jawapan? On aja mikrofon tu. Sebab burung hantu tu dia apa ni? Pemangsa tikus ke? Burung hantu mangsa tikus. Pemangsa. Dia makan tikus. Itu saya nak. All eat rat. Lagi, apa yang anda boleh bagi jawapan? Ada Burung jawapan? hantu makan tikus. Yelah, tu betul lah. Tu saya tulis dalam bahasa Inggeris. All eat rat. So, anda mungkin boleh tambah elak Marah. malam. Kenapa elak pencemaran? Sebab racun dia menjejaskan, Toksik. Bahan kimia. menjejaskan alam sekitar lah. Itu je. Okay, boleh sebab markah dia sikit je. 2 markah tu 2 minit je. Macam masak Maggi kan. Sekarang pun dah boleh masak Maggi kan. Tak tahu ada orang hantar Maggi kan. Baru seronok belajar macam tu kan. Okay. Habis bab bab 2. So kita dah pukul 10. So kita cuba habiskan lagi 2 bab sebelum pukul 10.30. Boleh Dah ready Cikgu. Okey, Jadi, bab 3 ni saya rasa bab yang agak susah sikit berbanding bab 1, bab 2 lah. Bab ekosistem dengan biodiversity macam simple je kan. Yang ni ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Saya rasa dia punya susah senang dia, saya rasa 3.1, 3.2 tu senang lah berbanding 3 dengan 4 kan. Tapi tak apa, kita tengok apakah contoh soalan yang saya sediakan. Tanet. Sila jawab sekarang. R tu apa? R? Perut kan? ya, cikgu. A, B, C, D. B. Protein. B. So, ni jawapan dia dalam buku teks kan? Ada. Okay. Contoh betul. A, B, C, D. B. Okay, betul Tahu semua orang tahu kan? Tahu. Kalau tak tahu tu pergi pasar. Tanya orang jual tahu tu macam mana rupa tahu kan? 3. Sembelit. Ni macam ada soalan PSS sejarah tu kan? C. C. Kacang soya. Biasa sembelit ni pelawas kan? So pelawas B, biasa ada bayam. kat mana? Bayam. Ya, kat sayur. So kalau dekat sayur jawapan dia bayam lah. Bayam. So kenapa saya tak boleh menulis? Apa yang telah berlaku pada saya punya pointer ni? Aduh, sekejap Aduh, masalah teknikal pula. Apa saya tak boleh menulis ni?
Sebentar ya dong. Ada je macam-macam tak boleh nak tulis. Tak boleh lah. Pointer. Pen dah. Biarlah. Sorry saya tak dapat nak menulis lah. Okay. So jawapan dia boy 4. Vitamin C. D. Kwashiorkor. Mandai je. Baca buku tak ni? Kwashiorkor ni protein kan? Kurang protein. Alah. A. Ya, betul. Scoville yang anda kata gusi berdarah. So ingat jawapan dia, kalau vitamin C mesti Scoville, gusi berdarah. 5. Ini nama dia apa ni? Vilus kan? So, anda ingatlah perkataan Vilus ni. X, apa tu? Oh, bahan mandi yang meresap. Saya rasa ni pun ada dalam buku teks. Siapa dah jumpa jawapan? Cepat bagi tahu. C. C, 2 dan 3. Glukosa dengan lemak. Ya ke? D. D, asid amino dan kanji. Ni tengok buku ke tak tengok buku ni? B. Semua jawapan disebut je. Janganlah. Tak, dalam buku ada tak jawapan dia? Sekejap cikgu tak jumpa. Ada. Tak ada pun tengok dekat nota saya. Sekejap. Tengah cari. Okey, saya bagi masa. C. C. Rasa semua jawapan dia dah bagi. Satu je yang tak sebut. A kan? A. Yelah sebab saya dah sebut A. A lah jawapan dia kan? Asid amino dan glukosa. So anda ingat bila ada soalan yang sama macam ni, struktur X adalah Vilus, asid amino dan glukosa. Ni apa Zuhair ni? Lucu lah apa benda ni. Macam-macam lah dia tulis tu. Okay, so kita double check balik. Nanti anda hitamkan. 1B, 2B, 3. Ni saya pelik kenapa saya tak boleh tulis ni. Sekejap, saya nak conteng juga slide ni. Boleh pun. Ya Allah, sabar je. So bayam tu sebab apa dia ada lawas. Nama lain pelawas adalah serat. Nama lain serat adalah fiber. Sembelit ni maksudnya apa? Susah buang air besar. Okey, dah selesai masalah. Sebab tadi tak boleh nak tulis kan. Di sayur So selain daripada bayam, asal sayur. Itulah jawapan dia. So B Untuk 4A, gusi berdarah, dan untuk 5A. So mari kita hitamkan jawapan dia. Ni sebenarnya kalau kita ikut sebab dah bab 3 ni adalah soalan nombor 11, 12, 13, 14, 15. So jawapan ni tadi apa? B. Mungkin saya rasa kita kena guna ni lah. Highlighter sekali. Apa highlighter dia warna ni pula Sekejap saya nak tukar dia jadi warna hitam. Okay. Oh yo, best gila guna komputer Oh yo, hitam terus. Lepas ni kita buat exam online lah apa saja jadi macam tu? Highlight lah cikgu. Highlight lah tu. Kenapa ada jadi macam tu? Ayuk. Kan highlighter. Nama pun highlight cikgu. Highlighter kan berwarna. Dia kan warna hitam ke? Saya dah pilih warna hitam lah. Cuba cikgu right click tadi. Iya. Hitam lah tu. Nampak hitam ni.
Nak warna apa lagi? Ada problem Warna lah. lain pula. Lantaklah dia. Risau. Okey, Janji kita berpandai teruskan. sudah. Bahagian B. Ni macam biasa jadi budak tadika. Tolong gariskan. Tengok markah dia dulu berapa? 2 je. Ni apa ni? Karbohidrat kan? Saya tuliskan untuk anda lah. Saya tengah rajin ni. Yang bawah tu protein. Ya, betul. Bijak. Okey, nak ke mana ni? Untuk membekalkan tenaga. Okey, betul. Yang ni? Untuk pertumbuhan dan menggantikan sel yang rosak. Okey, so protein biasa kalau dalam bio, growth and anda ingat sampai mati tau. Ni satu. Repair. Damage. Issue. So nanti anda boleh jadi student bio lah. Okay, so satu markah. So 2 lah. Tak ada karai. Allah, ini pun macam budak tadika je. Jawab sendiri. Malas saya nak jawab. Mengelakkan sembelit. Belit. Mengelakkan sembelit. Baru satu lagi. Peristalsis. Dono. Membantu merangsang Oh, betul. peristalsis. Pak dia kata pelawas kan. So kawan tu badan tak ada kena-mengena. Not relate. Dia saja je tu. So kalau anda tanda semua, saya potong satu markah. Walaupun anda tanda semua tu kan. So satu salah, satu betul, tolak, jadi kosong. So dapat satu je. So jangan tanda semua. Okey, padan kan. Ni pun sama, guna pembaris. Ini yang hari tu kita buat eksperimen kan. Milon, Cikgu. Benedict, apa lagi anda buat hari tu. Okey. Bagi tahu jawapan sekarang. Iodin pada roti. Cuma kita tak buat lah roti dalam makmal hari tu kan. Milon pada susu segar. Okey, apa jawapan dia? Dua markah juga. Iodin mendakan merah bata terbentuk. Right. Tengok buku ke tak tengok buku ni? Tak, cikgu. Tengoklah buku. Dekat dalam buku pun tak ada, cikgu. Ada. Mesti buku dia buku surat hilang ni. Ke buku dia buku tingkatan 1 ni. Lupa nak tulis kot, cikgu. Muka surat berapa, sir? Itu kan dia biru tua. Saya mana ada buku teks. Buku teks untuk student je. Saya pun tak ingat buku teks saya dekat mana ni. Kat sekolah agaknya. Biasa iodin yang mana satu ni cepat? Cuba tengok dekat nota corner yang saya bagi tu. Ni ada dah muka surat 51. Cepat sikit. Dah nak 10.30 Malas buka mic. Aduh, macam mana saya nak dengar? Saya tak baca pun. Cikgu. Apa? Zuai kata yang bawah sekali, cikgu. Ni, sini. Dia kata. Betul lah tu. Tahniah lah. Okay, so Milan. Putih ke merah bata? Merah bata. Ya, betul. Tahniah. So, bila 2 betul, dapatlah 2 markah. Okay, kita teruskan. Barulah jumpa bahagian B yang isi tempat kosong. Okay, 2 markah juga tak banyak. Tapi dibagi ada 3 pilihan jawapan. 1, 2, 3. Ujian apa ni? Protein. Dalam buku kata apa? Milon.
Milon. Oh, tahniah, Milon. So kalau salah eja juga tak tahulah sebab dia dah bagi kan. Eja betul-betul. Yang kedua ni, yang mana satu? Iodine ke Benedict? Iodine. Iodine. Okey. Sebab tadi soalan dia sama kan? Mendakan biru tua. Sebab ada kanji. So anda ingatlah. Iodine, kanji, milon, protein. Okey, bahagian C. Ni macam nampak macam susah je kan? Okey. Kita baca sama-sama lah. Emran menjalankan eksperimen kanji dan glukosa melalui teknik whisking seperti raja. Radar dibiarkan 30 minit. Hari tu pun kita ada buat eksperimen ni kan. So mana yang terlupa tu ingat balik. Air suling dalam tabung didih diuji untuk kehadiran kanji glukosa pada awal eksperimen. Keputusan eksperimen dalam jadual di bawah. Ni hari tu saya rasa saya ada tunjuk tu. Cuma ingat dengan tak ingat je kan. So siapa ada jawapan boleh share sekarang. Kanji di awal eksperimen tidak hadir. Pada eksperimen dah hadir ke tidak hadir. Untuk glukosa pun sama. Awal eksperimen tidak hadir. Akhir eksperimen hadir atau tak hadir. Itu je jawapan dia. Kita mula dengan kanji dulu. Akhir eksperimen. Hadir. Siapa? Hadir. Ni ada buku ke tak ada buku ni? Tidak hadir. Ya, betul. Tidak hadir TH. Tak hadir. So, kalau satu jawapan tidak hadir dan satu lagi mestilah hadir. Itu je lah. So, kalau betul, dapatlah satu markah. Okey. Untuk bahagian B, nyatakan nama ujian makanan. Okey, kanji. Kanji saya rasa tadi kita dah bincang 2 kali kan. Kanji untuk apa? Ujian apa? Iodine. Ya, betul. So, anda dah beri ingatlah Glukosa ujian? Ujian Benedict. Ya, betul. Sebab ini semua ada dalam buku teks. Anda buka, anda baca, anda ingat, anda faham. InsyaAllah. So, dapatlah 2 markah. C, tube whisking. Bahagian yang mana? Dalam badan manusia. Usus kecil. Ya, betul. Usus kecil. Air suling? Darah. Betul. Tahniah. Maksudnya dia baca buku lah Sebab ada yang diam aja tu, dia tak ada buku tu dan dia tak baca lah tu. Tak apa, yang penting anda dapat sesuatu pada malam ni. Yang terakhir. Berdasarkan keputusan, molekul manakah yang tidak boleh meresap melalui whisking? Jelaskan. Ni pun saya rasa saya ada explain ni masih di dalam kelas di Makmal. Siapa yang ingat? Cepat. Molekul glukosa boleh meresap. Molekul yang mana? Kanji ke glukosa? Glukosa. Ya ke? Are you sure? Jawapan dia kanji kan? So bila anda kata kanji satu markah. So apa anda punya reason atau alasan? Kalau ikut saya punya skema ada 2 tu. Kenapa kanji tak boleh meresap? Cepat kelas. Dah nak kat pukul 10 ni. Bab 4 tak habis lagi ni. Kanji bersaiz besar. Ya, betul. Saiz dia besar. Saya guna up arrow Yang kedua. Siapa ada buku tu? Mungkin dia boleh buat
rujukan tu. Ataupun kalau anda ada banyak duit, boleh beli buku rujukan. Sains tingkatan 2. Banyak kat kedai top public tu. Pilih je yang mana. Cepat kelas satu lagi. Ni apa benda Adrina ni? Orang suruh belajar, dia pergi Apa salah chatting saya? pula. Nama dia yang keluar dekat saya punya monitor, saya sebut je lah. Lepas tu saya kata jangan bagi saya baca. Bila saya baca, saya sebut. Mestilah bagi jawapan. Oh, ni permintaan Okey. Makanan yang belum dicerna. So, bila dah dicerna, kanji tu akan jadi apa? Glukosa lah kan? Makanan belum ni pula salah. Makanan belum. Saya tulis bawah ni lah. Okey, boleh So, kalau nak senang ingat, ambil yang jawapan yang pertama ni lah. So, anda dapat 2. Okey. Sesi soal jawab, tak payahlah, dia bukan kelas. Okey. Sebelum saya sambung pada bab 4, jawab soalan tu dulu. Apakah perasaan anda setelah selesai teknik menjawab kali ini? Stres? Adalah mikrofon. Tak ada perasaan je. Tak ada perasaan. Janganlah macam tu. Biasanya tak ada perasaan ni zombie kan. Anda manusia kan. Zombie tak ada dia rasa. Apa kata? Mana tahu pernah jumpa zombie ke? InsyaAllah tak pernah cikgu. Tahu saya kalau saya jadi studio canda, insyaAllah saya akan jawab. Seronok terima kasih kongsi ilmu. Seronok cikgu. Seronok saya. Rasa dapat A lah cikgu esok. InsyaAllah. Itu pun tak Amin. tahulah dalam mimpi ke dalam realiti kan. InsyaAllah dalam realiti cikgu. Dalam realiti so semoga ilmu yang kita pelajari membantu kita di masa akan datang. So bagi saya cari slide yang tajuk nombor 4 tu. Boleh? So yang ni Boleh. saya off dulu. So anda dalam masa 2-3 minit ni boleh pergi ke dapur lah. Pergi minum ke, pergi apa kata orang? Pergi jalan-jalan ke. Nanti bila dah okey balik, saya panggil balik. Okey cikgu. Belum habis lah. Saya pergi cari slide saya untuk tajuk 4. Okey. Respon nampak tak saya punya teknik menjawab sains tingkatan 2 tu? Nampak cikgu. Nampak. Cikgu. Nampak cikgu. So kalau dia Nampak, tu cikgu. maksudnya dia masih bersemangat InsyaAllah walaupun hujan lebat dekat Sungai Lang Baru ni. Mungkin Kacung pun hujan lebat, Sungai Kelambu hujan lebat. Tempat lain saya tak tahulah. TPG pun hujan lebat cikgu. TPG hujan lebat. So mungkin satu Kuala Lumpur kot. So malam ni dah tidur lah dengan nyenyak sekali. Okay, kita tengok dulu apa yang ada. Bab 5, bab 6 kita tak cover malam ni. Sebab kita nak fokus pada anda punya PPT. So bab 4 kesihatan. Okay. Ada masalah dalam menjawab soalan? Saya rasa kita kena bincang dululah. Okey, ingat, faham, arahan, garis kata kunci, kena pasti jumlah markah, saya nak jawapan. Ni pun ulang balik yang mula-mula tadi. Ni pun sama. Anda sudah bersedia? Mari kita ulang kaji. Tadet. Okey, so kalau dekat bab 4 ni ada 4.1 dan 4.2. Ada lagi tak subtopik dia?
Kedua je. Cuba cek buku teks. Ada berapa subtopik? 2 je cikgu. 2 je Okey, tahniah. Maksudnya dia ada buku teks lah tu. Okey, dah sampai ke soalan. Sila jawab. Kepialu. C. Kepialu. Confirm lipas ke pialu. Okey, buku teks muka surat berapa? 80. 10. 80. Ha. Betul? Okey. Ya Betul. cikgu. 2. D. Tidak D. berjangkit. D. D. Asma dan kanser. Asma 1. Okey. Kanser. Okey, betul. Tahniah. Maksudnya dia ada rujukan di depan mata. 3. C. C. Anda pelik tak kenapa D tak ada? Dia ada 3 pilihan jawapan je sebenarnya tu. So jangan tanya saya kalau soalan tu tiba-tiba ada C je. Soalan tu betul. Cuma kita tak bagi sampai 4. Jawapan dia C. Ya cikgu. Cikgu. Anda yakin ke jawapan dia C? Yakin cikgu. 50-50. Okey. Bayi dari susu ibu. Cuba cek buku teks. Sekejap. Buku surat berapa? Ke surat 86. Ha. Cepat jawapan dia apa? A. A. Pasti sebelum jadi ke susu ibu? Ha. Confirm? Confirm. Confirm cikgu. Confirm. Pasti sebelum jadi maksudnya skema saya salah lah tu. Okay, tak apalah saya ikut jawapan buku teks anda. Page 86 Betul. Okey, pertahanan badan spesifik. 1, 2, 3. Dia sampai 3 je kan? Mana dah dia Ya, sampai 4 betul? So kita dah Betul. tahulah kalau D tu memang salah lah. Spesifik. 1, 2, 3. C. Barisan pertahanan ketiga. Okey, buku teks 3. surat berapa? 82. 83. 82. 83 dan 2. Oh, 2 page. Okey lah, saya tulis 2-2 lah. Okey, seterusnya. Rubella. Pemvaksinan. A. Okey, betul. Sebab tu anda kena cocok kan. Yang perempuan lah, yang lelaki tak payahlah apa rubella ni. Okey, so nanti anda hitamkan. Saya guna highlighter Kenapa jadi kuning ni? Dah hitam kan? Okey, 1C tadi hitam pun. 2D confirm 3. Apa jawapan 3 tadi? C, D, A. 3A Alamak. Oh, nombor 3 4 tadi apa? C kan? Dan 5 ayam. Okay, so jawapan dia 5/5. So dah berapa tadi? 20 lah. Besar lah pula tulisan tu. Okay, bahagian B. Cepat, siapa nak jawab?
Oh, penyakit berjangkit kurap Penyakit dengan jangkit. batuk. Okey, sekejap Saya tolong gariskan. Penyakit berjangkit, kurap. Okey, lagi? Batuk. 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 Lagi? Okay, Habis dah? Dah kanser tak ada. dan diabetes penyakit tak berjangkit. Betul lah. Penyakit tidak berjangkit. Itulah penyakit yang tak berjangkit. Kanser dengan Penyakit diabetes. dengan diabetes. Macam ini kalau saya jadi student, boleh saya skor 200 markah. Kenapa senang sangat lah? Tak ada InsyaAllah. cabaran. Kan? Macam tak ada cabaran je benda-benda jadi kan. Tak apalah. Okey, tandakan right. 2 markah. Tidak berpindah. Hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Terbaik lah. So, satu markah lah. Ni yang saya kata tadi. Kalau anda tak ada 3-3, saya bagi 1 je. Sebab 1 tolak 1. Tinggallah 1 kan. Okey, bahagian C. Sebab hujan di Sungai Lambaru semakin lebat. So, kita cuba habiskan awal sikit lah. 2 ciri penyakit, berjangkit tak berjangkit. Okey, berikan apa ni? 2 contoh penyakit berjangkit, 2 contoh tak berjangkit. Cepat sikit. Demam denggi. Demam denggi Batuk. Dalam buku ada demam denggi berjangkit. Ada cikgu. Ada. Ya. Okey, saya tuliskan untuk anda lah. Denggi lagi. Batuk. Batuk. Biasa batuk TB lah kan. Terus semua. Okey, flu lah. Saya tulis flu. Lagi? Kepialu. Kepialu. Lagi? Leptospirosis. Okey, kencing tikus. Saya tulis Zika. kencing tikus lah. KT. Malaria. Zika. Malaria lagi. Zika. Itulah. Zika. Kolera. Kolera. Kolera ni semua orang tahu kan? Taun kan? Ya cikgu. Satu lagi apa? Kepialu. Tadi ni kepialu. Kurang. Ya, terbaiklah. Ni mesti duduk asrama kan? Tidak berjangkit. Sebut je lah semua. Saya tuliskan. Kanser, diabetes. Ya. Kanser, diabetes. Diabetes. Mana-mana. Asma. Lagi? Hipertensi. Okey, hipertensi, stres. Kencing manis. Kencing manis tu diabetes lah. Darah tinggi. Darah tinggi Sakit jantung. Itu kardio. Kardio belum ada lagi Belum cikgu. Kardiovaskular. Okey lah tu. Banyak sangat kan. Tak ada space lah nak tulis. So kalau anda tulis 2-2, dapat 4. Tapi saya senaraikan semua So anda ingat mana yang senang-senang je lah Okey. Ni definisi So anda ingat balik patogen apa, vektor apa. Patogen. Organisma yang menyebabkan penyakit. Penyakit. Oh, tera tu. Jawapan depan mata. Organisma yang sebabkan penyakit. Ni ingatlah sampai mati ni. Satu markah. Vektor. Haiwan yang Pembawa. memindahkan patogen. Oi, sebiji. Patogen. Ayat buku teks tu. Haiwan yang Memindahkan. Memindahkan patogen. Patogen. Okay, satu markah. So dapat 2 So kalau tak sempat salin, screenshot Okey, soalan bahagian C, bab 4. Satu contoh bakteria. Contoh penyakit oleh bakteria. Kolera. Ini kolera Okey, selain pada kolera, Kepialu. okey lagi. Leptospirosis. Kencing tikus. Kencing tikus. Kalau saya tulis KT tu kencing tikus Okey, virus. Denggi. Zika. Zika. Denggi. Okey, denggi lain. Zika, cukuplah 2 tu.
Okey, kulat. Malaria. Kurap. Salah. Mana pula malaria? Malaria tu nyamuk kan. Kurap dan Salah panau. cikgu. Kurap. Okey, saya dengar tadi. Kurap atau panau. Okey. So, sebab dia nak satu je kan? So dalam exam, bagi satu je. Sebab malam ni kita buat perbincangan, saya bagi contoh lain lah. 3 cara boleh disebarkan. Okey, 1, 2. Dia tak cukup satu garisan ni. Nanti anda tambah sendirilah. Okey, pertama. Angin. Tuhan. Melalui udara. Apa saya ni? Bawaan Apa udara? Bawaan udara. Air. Air, udara. Dan Tuhan. Okey, bawaan Dapat. udara. Dengan penyakit. Tidak apa dengan pesakit. Bawaan air. Tuan nak kena tulis lengkap bawaan udara, bawaan air. Yang ketiga, Bawaan Tuhan. melalui sentuhan. Ada lagi tak? Tak ada kan? Ada satu lagi lah. Ada 4 Tak ada. semua tu. Tapi ingat satu lagi. Oh, vektor. Vektor melalui vektor. Betul. Aduh, apa kenalah saya punya pesa ni. Sekejap melalui vektor So kalau dia kata nak 3 je tau, jangan lebih. So kalau anda menulis tu, saya akan tanda daripada atas. So yang bawah ni saya tak baca lah. Saya baca 3 pertama saja. Okay, so saya rasa setakat ni sahajalah untuk malam ni. So kalau kita lajukan sikit, kita tengok apa yang ada di hujung slide ni. Ni nanti bila hujung tahun, kita sambung bab 5, bab 6. Okay, so macam biasalah, jawapan anda sama macam tadi, iaitu rasa seronok, rasa gembira, teruja, dapat Rasa menambah berilmu, ilmu kan. cikgu. Okay, so sekian terima Yes, kasih. cikgu. So, apa benda ni? So, kalau ada salah silap, mohon maaf. Yang penting besok buat yang terbaik. Jawab apa yang ditanya. Jangan jawab apa yang Tidak disuruh. apa yang tahu. Ikut kepala. Jangan jawab ikut kepala. Orang tanya lain, dia jawab lain. Itu memang tak tahulah dia ke mana lepas tu. So, saya rasa untuk malam ni, kita berhenti setakat ni dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan bagi link rakaman ni sebentar melalui YouTube So nanti anda boleh buat ulang kaji sebelum anda masuk exam petang esok insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Bye cikgu. Nice. Cikgu.